بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الراشدين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim malam ini. Kita sampai pada hadis yang kedua di bawah bab mujahadah, di bawah muka surat 155 kalau yang sama ni, atau di bawah bab yang ke-11 bab mujahadah, hadis yang kedua. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan, dia nak membawa kepada kita hadis-hadis berkenaan dengan kita disuruh ada satu perasaan, nama dia mujahadah, bersungguh-sungguh. Ima kita mentaati perintah Allah, kita kena keluarkan daripada hati kita paling dalam perasaan sungguh-sungguh mentaati. Ima kita menjauhi larangan Allah, kita kena keluarkan daripada hati yang paling dalam perasaan sungguh-sungguh. Ima ketika kita ditimpa dengan musibah, ujian demi ujian dalam hidup, kita kena menampakkan, keluarkan perasaan bersungguh-sungguh daripada hati, kita sabar, kita syukur, kita menyerahkan diri kita, tawakal, ikhlas kepada Allah. Ini nama dia mujahadah. Mujahadah bermakna kita bersungguh-sungguh datang kepada Allah. Malam ini An-Nawawi rahimahullah membawa kepada kita hadis berkenaan dengan bila kita tunjuk sikap sungguh-sungguh kepada Allah, ikhwatul iman, Allah pun menunjukkan sikap kesungguhan yang ada pada Allah kepada kita pula. Tentulah ada beza. Yang Allah beri kepada kita, yang kita beri untuk Allah itu ada beza. Kita ini adalah hamba, Allah itu adalah Khalik. Tetapi Allah tak menyia-nyiakan kita. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah insan merasakan dia akan disia-siakan oleh Tuhannya? Ayahsabul insan, adakah insan menyangkakan an yutraka suda, Tuhan dia akan meninggalkan dia, membiarkan dia seorang-seorang? Tidak. Sangkaan itu adalah sangkaan yang salah. Allah tak membiarkan kita. An-Nawawi membawa hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang beliau riwayatkan daripada Rabbnya, yakni hadis ini adalah hadis yang qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kepada Nabi, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan jarak sejengkai,
maka aku mendekat kepadanya sebanyak satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya dengan satu depa. Dan apabila dia mendatangiku sambil berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Ini ikhwatul iman, di bawah tajuk ini mujahadah, seorang hamba menunjukkan sikap mujahadah. Mungkin ini yang ada di dalam ayat suratul Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Ini mungkin di antara itu, ikhwan. Orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh mentaati, menjauhi larangan, sabar dengan ujian-ujian dalam hidup, sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh ini, ikhwan, dia memang sampai pada peringkat ayat mata kita turun. Kita punya keyakinan, tawakal kita, hati perut kita ni bergoncang. Itu Allah gambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran sampai pada peringkat zulzilu, bergoncang. Macam nak tercabut keyakinan kita kepada Allah. Kesungguhan ujian itu datang, hamba itu bersabar, dia mengharapkan Tuhan dia. Allah katakan lanahdiyannahum subulana, di atas itu semua kami akan buka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami buka bukan satu jalan tapi subul, berbagai-bagai jalan. Dia akan tengok bagaimana rahmat Allah, maghfirah Allah, berkatnya Allah beri kepada dia. Dia akan nampak menghujani hidup dia, bantuan demi bantuan, pertolongan demi pertolongan, kekuatan demi kekuatan Allah masukkan dalam hidup dia. Hati dia nampak, ikhwan, hati dia nampak. Orang lain tak nampak, orang lain belum diuji. Orang lain diuji, orang lain tak sabar. Orang lain sabar tapi orang lain tidak mujahadah. Orang lain meninggalkan larangan Allah tapi tak ada kesungguhan. Dia sungguh, ikhwan, dia sungguh. Dia tahu benda tu Allah larang, dia sungguh menjauhi. Dia berperang untuk menjauhi. Bila larangan Allah masuk, dia berjihad supaya larangan itu keluar daripada hidup dia. Kesungguhan itu nampak. Maka Allah katakan lanahdiyannahum subulana, Allah buka pada dia jalan-jalan hidayah. Lanahdiyannahum, kami tunjuk dia, kami hidayahkan dia jalan-jalan kami. Kenapa, ikhwan? Sesungguhnya Allah Ta'ala ini wa annallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu sangat suka menyertai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan nombor satu adalah kebaikan seorang hamba beribadat kepada Allah. Kebaikan nombor satu dalam dunia adalah seorang hamba itu bertauhid kepada Allah. Ini ada dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan tidak aku jadikan jin dan manusia. Allah tidak guna ayat aku jadikan jin dan manusia untuk ibadat. Tapi Allah katakan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka itu beribadat pada aku. Ibadat nombor satu apa dia, ikhwan? Taat kepada Allah. Hak nama dia tauhid. Hak nama dia beriman kepada Allah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah memberi satu ta'rif ibadah yang sangat menarik berbanding para ulama lain. Ibn Taymiyah menyatakan ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Ibn Taymiyah kata ibadah itu adalah ismul jami', nama yang menghimpunkan di dalamnya apa sahaja yang dikasihi dan diradai oleh Allah daripada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin. Apa yang Allah redha daripada perkataan kita, perbuatan kita yang zahir maupun yang batin, itu adalah ibadah. Dan itu masuk dalam makna wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Secara zahirnya dia masuk, ikhwan. Satu hamba dia mempertahankan itu, ikhwan, dalam hidup dia.
Ibadah lisan, ibadah hati, ibadah badan, ibadah harta dia pertahankan. Ibadah yang berkaitan dengan qalbiyah, hati dia pertahankan supaya dia nak mendatangkan redha dan hub Tuhan kepada dia, kasih Tuhan pada dia. Dia pertahan. Dia sungguh-sungguh daripada lisan perkataan dia, daripada tubuh badan punya amalan, daripada harta benda yang dia infakkan. Dia benak-benak bermujahadah mempertahankan kasih Allah dan redha Allah dalam hidup dia, kerana dia tahu Allah itu la ma'al muhsinin. Allah suka dengan hamba-hamba melakukan kebaikan yang Allah redha. Kebaikan yang Allah redha. Maka hadis ini bagi tahu, iza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, apabila hamba tu menunjukkan kesungguhan nak datang kepada aku sikit aja, sejengkai jarak dia, sejengkai. Ikhwan, sejengkai ni apa kita boleh buat? Sejengkai. Apa kita boleh buat? Subhanallah walhamdulillah. Kenapa kita ucap kalimah tu? Dikala kita bertemu dengan satu kondisi, kita tak mau terlibat dengan fitnah, berkata-kata yang sia-sia, kita memuji Allah kerana nak menggamit redha Allah dalam hidup kita. Sejengkai aja ikhwan. Kalimah sejengkai ni kalimahnya mudah. Kalau orang kata kat kita jalan sejengkai, bergerak sejengkai, mudah. Allah guna kalimah semudah tu. Iza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, bila hamba-Ku datang kepadaku sejengkai, dia tunjuk dia nak datang. Taqarrabtu ilaihi zira'a, aku akan mendahului dia satu hasta, aku lebih dekat pada dia. Mungkin dia tak ada buat apa lagi ikhwan, dia hanya ada niat nak mendatangi Allah. Allah telah mendatangkan rahmat Allah untuk dia. Allah telah mendatangkan jalan-jalan dan Allah buka pintu-pintu untuk dia datang kepada Allah. Dia akan nampak. Seperti ayat Allah sebutkan tentang faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Bila dia ada hati perut yang baik kepada Allah, Allah buka dada dia senang dan selesa untuk datang pada Islam. Sejengkai je ikhwan. Niat yang baik itu sejengkai. Sehingga kan dikatakan dalam hadis, man dalla ala khairihi kafa'ilih. Dia tak buat baik, tapi dalla ala khair, dia menunjukkan kebaikan pada orang lain. Kafa'ilih, dia dapat pahala macam dia si pembuat kebaikan itu. Jadi ikhwan, apa menghalang kita untuk menunjuk orang kebaikan? Untuk bagi tahu pada orang ini mungkar jangan buat, itu ma'ruf awak buat. Apa yang menghalang kita untuk bergerak sejengkai macam tu? Tak ada halangan. Allah katakan taqarrabtu ilaihi zira'a, aku datang pada dia satu hasta. Begitu cepat Tuhan datang. Begitu cepat Tuhan datang. Wa idza taqarraba ilayya zira'a, bila hamba-Ku bergerak lebih jauh daripada itu. Hadis yang kita dah baca dah pada masa-masa yang lalu, Allah suka bila hamba itu mendekatkan diri pada Allah dengan benda fardu dan benda sunat. Allah suka kita mendekatkan diri pada Allah dengan benda fardu dan dengan benda sunat. Allah suka. Hamba tu sejengkai benda fardu, sejengkai benda sunat, dia tambah lagi jadi satu hasta. Allah katakan taqarrabtu minhu ba'a, dia datang kepada aku satu hasta, aku datang kepada dia satu depa. Allah lebih cepat daripada kita ikhwan, dia lebih cepat, dia memberi dengan cepat. Wa idza atani yamshi, bila hamba aku datang lebih cepat daripada itu dengan berjalan, ataituhu harwala, aku datang kepada dia dengan dalam keadaan berlari. Dan inilah ikhwatul iman, kita melihat di dalam nas-nas Al-Quran, masalah Allah menyebut tentang nabi ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna azabi lahuwal azabul alim. Nabi ibadi Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku, annal ghafurur rahim, aku nak ampun hamba-Ku dan aku nak sayang hamba-Ku. Aku nak ampun hamba-Ku dan aku nak sayang hamba-Ku. Karena itu ikhwatul iman, orang yang rugi adalah orang yang rasa masih ada masa yang panjang untuk mendekati Tuhan.
Tak apalah hari ni dia kata besok ada lagi. Dia tak buat esok, dia kata lusa ada lagi. Ini orang yang rugi, ikhwan. Wal asri, demi masa yang dia perhitungkan itu, innal insana lafi khus. Dia akan jumpa kerugian kalau dia mati masa tu, ikhwan. Dia akan jumpa kerugian kalau dia mati pada masa itu. Karena itu Allah kata, Nabi ibadi, sampaikan kepada hamba aku, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, aku nak ampun hamba aku nak sayang hamba aku. Tapi ingat, wa anna azabi, kalau hamba itu menempah azab aku, sesungguhnya azab aku ini huwal azabul alim, dia adalah azab yang sangat pedih, hamba aku tak boleh tahan. Hamba aku tak boleh tahan. Tak ada siapa boleh tahan dengan azab Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh tahan. Dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan tentang azab. Ada orang duduk depan neraka, tak masuk lagi neraka, duduk depan neraka. Dia berdoa pada Allah supaya wajah dia dipalingkan ke arah lain. Badan dia tak masuk lagi neraka, tapi dia minta supaya Allah alihkan pandangan dia, melihat neraka yang menyala-nyala tu, melihat neraka yang menggelegak tu dengan bau dia, dengan suara dia, dengan keadaan dia, satu azab. Walaupun tak masuk lagi, satu azab. Minta Tuhan palingkan. Badan tak masuk neraka, cuma mata tengok neraka. Minta supaya tak tengok neraka, dipaling ke arah lain. Pandangan yang paling damai di hari akhirat adalah pandangan syurga. Pandangan dalam syurga. Disebut dalam riwayat, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang beramal saleh. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang beramal saleh. Dalam ayat Allah kata, man 'amila salihan min zakarin aw untha, tak kira yang beramal saleh itu laki-laki ataupun perempuan, tak kira, janji dia buat amal saleh. Maka aku sediakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang melakukan amal saleh, ma la 'ainun ra'at, nikmat, ganjaran, sedap, seronok, damai yang mata dia tak pernah saksikan dalam dunia. Kalau yang mata dia pernah saksikan itu damai, mata dia pernah saksikan itu keseronokan, itu aku tak akan bagi dah. Aku akan bagi satu benda yang mata dia tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga dia tak pernah dengar. Wala khatara 'ala qalbi bashar, hati dia tak pernah terlintas dia akan dapat macam ni punya seronok dan nikmat dalam syurga. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Disebut dalam riwayat Bukhari tentang dalam syurga ni ada tempat gantung. Tempat gantung, kita kata gantung baju ke, nak gantung tongkat ke, tempat gantung. Tempat gantung tu dikatakan lebih baik daripada dunia dan isi dia, kerana dia dibuat daripada emas, tempat gantung tu. Di dunia ni berapa orang boleh beli emas? Tak semua orang. Ada orang ada orang tak ada. Tapi emas ni dalam syurga ni dijadikan tempat gantung tu saja. Emas dalam dunia ni satu benda orang berebut. Apa yang ada dalam syurga itu menghina kesenangan dalam dunia. Sangat menghina. Sehingga kan orang senang dalam dunia, bila dia tengok dalam syurga, kesenangan yang dia dapat tu, nilai dalam syurga terlalu kecil. Terlalu kecil. Pasal itu Quran katakan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa. Dengan dua sifat. Syurga, nikmat syurga, akhirat, dengan dua sifat. Khairun, lebih baik, wa abqa, kekal. Yang kita ada baik, tapi takkan lebih baik. Dan kita ada takkan kekal. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Yang kamu pegang, yang kamu ada, yang kamu milik, semuanya tak kekal, akan rosak. Tapi yang ada di sisi Allah, yang itulah yang kekal. Wal baqiyatus salihat, yang kekal apa dia? Amal salih yang kamu lakukan, itulah yang akan menjadi pertaruhan untuk kamu dapat apa yang lebih baik dan lebih kekal. Ikhwatul iman, An-Nawawi buka bab ini untuk membawa hadis ini dengan bab ini untuk menyatakan kepada kita, inilah mujahadah. Mujahadah,
dalam mencari, mengharap kita beribadat kepada Allah, ikhwan, seperti kata ulama salaf, dengan 3 perasaan. Kita melakukan ibadat pada Allah dengan 3 perasaan. Perasaan apa? Perasaan hub, mencintai dan menampakkan benda yang kita cinta. Perasaan yang kedua, perasaan khauf, takut, dan menampakkan apa yang kita takut. Dan perasaan yang ketiga, ketika kita beribadat, perasaan raja, mengharap dan menampakkan harap. 3 perasaan ini mesti ada dalam semua ibadat kita buat. Bila kita buat satu ibadat, ikhwan, kita mencintai ibadat itu kerana Allah mencintai. Kita kena kasih ibadat itu. Dan dalam dunia ni, ibadat yang paling Allah kasih adalah ibadat yang kekasih dia buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kekasih Allah dan dia adalah kekasih kita semua. Sehingga kan Allah sayang sembahyang Nabi. Tiba-tiba ada orang lain nak sembahyang, Allah suruh Nabi kata, sembahyanglah macam aku sembahyang. Allah tak kata kamu sembahyanglah, tapi tak, kerana Allah terlampau sayang kat Nabi, Allah suruh Nabi kata, kamu sembahyang macam dia sembahyang. Allah terlampau sayang dengan haji dan umrah Nabi, Allah suruh Nabi katakan, ambillah haji dan umrah daripada aku. Allah terlampau sayang dengan Nabi sampai Allah turunkan ayat, sesungguhnya akhlak kamu paling sempurna wahai Muhammad. Allah terlampau sayang dengan Nabi sehingga Allah katakan, tidaklah aku utuskan engkau malaikat rahmat untuk sekalian alam. Kemuncak kasih sayang Allah kepada insan ini, Allah dan para malaikat berselawat, dan Allah mengarahkan penduduk bumi kesemuanya berselawat, supaya bercentum selawat bumi dan selawat langit, kesemuanya berselawat pada insan ini. Terlampau sayang. Maka bagaimana mungkin kita nak beribadat kepada Allah, ikhwan, dengan tidak mengikut cara Nabi? Tak mungkin. Allah tak akan sayang pada kita. Ketika kita sembahyang, ketika kita puasa, ketika kita apa pun, ikhwan, kita kena ada hub, mencintai perintah Allah. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, kita kena ada hub, kita mencintai meninggalkan larangan Allah. Ketika kita diuji ikhwatul iman, kita hub, kita ada perasaan, ya Allah, aku suka bersabar di atas ujian hang, dan hang tolonglah ya Allah, beri kesabaran pada aku. Subhanallah ikhwan, kita ada perasaan takut ketika beribadat pada Allah. Kita takut kepada Allah, kita takut dengan azab Allah, kita takut ibadat ini tidak menjadi syafaat di hari akhirat, dan kita takut Allah berpaling daripada kita, ikhwan, pada hari akhirat. Dan kita ada perasaan raja, sangat mengharap Allah. Satu perkataan yang agak berbisa dikeluarkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Saya tak tahu betul tak betul panjang, tapi dalam buku kata lagu tu. Maka saya katakan, dikatakan. Kemungkinan cerita Rabi'atul Adawiyah ni cerita dongeng lah kot. Cerita tak pernah ada tapi orang perada. Macam cerita Pak Pandiak dengan Mak Mandiak. Pak Pandiak ni tak pernah ada, Pak Min. Mak Mandin kita ada. Pak Pandiak ni tak pernah ada. Pasal Pak Pandiak ni teruk sangat, Pak Min. Bini dia pesan suruh bagi mandi anak, dia pergi masak ayak panas, dia jurus kat anak dia. Adakah bapak sampai setahun tu punya bangkang tu? Tak ada. Tak ada. Dikatakan Rabi'atul Adawiyah pernah mengeluarkan satu perkataan. Saya katakan, kemungkinan Rabi'ah tak pernah kata lagu tu. Orang kata dia kata. Kenapa saya kata demikian? Kerana perkataan dia terlampau berbisa. Terlampau berbisa dan menyinggung hadis-hadis Nabi. Menyinggung perasaan orang-orang yang mencintai beramal saleh kepada Allah. Katanya satu hari Rabi'atul Adawiyah berdoa di tengah malam. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya aku beribadat ini, aku minta syurga, hang bagilah ke aku neraka. Subhanallah. Antum boleh bayang satu orang mengadu pada Tuhan lagu tu, ya Allah, kalau aku minta syurga hang bagi ke aku neraka. Bisa ikhwan, bisa. Nabi menangis dalam sujud, dalam riwayat Muslim daripada Aisyah, ya Allah,
aku berlindung dengan redamu. Aku nak lindung di bawah sifat redamu kerana aku takut murka hang ya Allah. Aku nak lari bawa diri aku ni di bawah sifat reda hang pasal aku takut dengan murka hang. Ya Allah, aku nak berlindung dengan sifat maaf hang ya Allah kerana aku takut pada azab hang. Hang ni ya Allah, sebagaimana hang memuji diri hang sendiri, aku tak tahu dah nak puji hang lagu mana. Hang ini seperti mana hang puji diri hang sendiri. Bagaimana Nabi doa lagu tu, wali di kalangan perempuan-perempuan ni boleh doa, ya Allah, kalau ada satu masa aku minta syurga hang jangan bagi syurga, hang bagi kat aku neraka. Kerana itu saya katakan, kita tak pernah kenal Rabi'ah Pak Mit, kita katakan orang kata, dia kata. Adakah satu orang yang dekat hubungan dengan Allah akan mujahadah dia macam tu dengan Tuhan? Artinya dia tak ada sifat takut, dia tak ada sifat hub, dan dia tak ada sifat mengharap keampunan daripada Allah. An-Nawawi Ikhwatul Iman bawa hadis ini sesuai dengan tajuk ni, nak bagi tahu kata macam mana Allah Subhanahu wa taala mendekati hamba dia. Dahsyat Ikhwatul Iman, Allah cepat dengan kita. Dalam hadis Imam Muslim menceritakan tentang innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah begitu cepat. Allah membuka tangan Allah membuka tangannya pada waktu malam supaya orang yang buat dosa pada waktu siang boleh bertaubat pada waktu malam. Allah membuka tangannya pada waktu siang supaya orang yang melakukan dosa pada waktu malam boleh bertaubat pada siang esok. Demikianlah Allah menghamparkan maghfirah, rahmat Allah, sehinggalah hatta tatlu'a syams min maghribiha, sampai matahari terbit ke sebelah barat. Cepat ikhwan, sangat cepat. Sangat cepat. Satu kebaikan kita buat, confirm dia kebaikan, Allah bagi 10 kepada kita. Anda tengok Nabi sebut dalam hadis Bukhari tentang apa nama? Ghufira li imra'atil mumisah. Ghufira li imra'atil mumisah. Allah telah bagi satu keampunan pada perempuan mumisah, perempuan yang kita kata berkelakuan tak senonoh ni, perempuan yang GRO ni, perempuan jahat ni. Allah bagi ampun pada dia cepat. Dia tengok anjing, dia bagi minum air, dan dalam hati dia ada perasaan belah kesian, Allah terus bertindak memberi keampunan pada dia. Karena itu ikhwatul iman, sangat rugi ikhwatul iman kalau ada orang mengambil sikap tidak mau datang kepada Allah. Perkara yang kedua yang wujud dalam hadis ini ikhwatul iman, di samping An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nak lekat dengan bab mujahadah. Ikhwan, bila kita buat satu benda baik, kita tak keseorangan. Antum kena ingat hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bila kita buat baik di dalam dunia, di langit sana tu ada cerita pasal kita. Dalam hadis Imam Muslim cerita, bila kita berkelakuan baik, kita mendekati Allah, kita ikut sunnah-sunnah Nabi, di langit sana ada cerita pasal kita. Dalam hadis Muslim disebut, iza ahabballahu 'abdan da'a Jibril. Bila Allah tengok satu hamba melakukan kebaikan dan Allah suka dengan kebaikan hamba tu, da'a Jibril, Allah panggil Jibril di langit. Itu kena ingat antum, kita buat baik satu, kita mujahadah dengan satu benda baik, satu benda baik, di langit sana Allah akan panggil Jibril. Allah kata dekat Jibril, wahai Jibril, uhibbuhu fa uhibbah. Jibril, aku suka dengan hamba ni, aku suka dengan dia. Ikhwan, apakah yang buat Tuhan suka dengan kita? Di atas kebaikan itu sajakah Tuhan suka dengan kita, atau di atas apa? Apakah yang buat Tuhan suka dengan kita? Tuhan suka dengan kita ikhwan, seperti ayat dalam surah Ali Imran.
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu suka dengan Allah, kalau kamu percaya dengan Allah, kamu nak iman dengan Allah, Allah suruh Nabi sebut fattabi'uni. Dah tak ada jalan. Semua jalan ditutup, dibuka satu jalan saja, ikut aku. Ayat ni Yahudi dengar, para sahabat dengar, munafik dengar. 3 kelompok dengar. Tak ada jalan. Ayat ini begitu serata, ikhwan. Yang sembah tokong, yang sembah berhala, yang beribadat tidak ikhlas, yang tahu kebenaran Islam tapi tak mau ikut Nabi Muhammad, ayat ni serata. Kalau hampa semua percaya pada Allah, termasuk Yahudi, termasuk munafik, termasuk para sahabat, kalau hampa iman dengan Allah, hampa nak mendekati Allah, Allah tutup semua jalan, dia buka satu jalan. Yahudi tak boleh pakai jalan Yahudi, munafik tak boleh cipta jalan dia, mukmin tak boleh cipta jalan dia. Allah buka satu jalan, Allah tutup semua jalan. Jalan dia apa? Fattabi'uni. Allah bagi isyarat pada Muhammad, semua hampa kena ikut dia. Baik Yahudi, baik munafik, baik mukmin, mesti ikut dia. Apa akan jadi masa tu? Tengoklah. Yuhibbukumullah. Allah akan menampakkan dia sayang pada kamu. Kata Imam Ibn Katsir, sangat dahsyat ayat ni. Kita boleh beriman pada Allah, ini satu makam yang istimewa, sangat istimewa. Tetapi lebih istimewa daripada makam kita beriman kepada Allah, Allah menerima iman kita, yang tu lebih istimewa daripada kita beriman kepada Allah. Kita iman kepada Allah, istimewa. Tetapi Allah menerima kita, Allah sayang pada kita, itu jauh lebih istimewa daripada kita beriman pada Allah. Antum, kita ni, kita orang jantan kan, kita syok pada satu perempuan, istimewa tak? Istimewa lah daripada jantan lain tak syok kat dia. At least kita hak borok-borok ni syok juga kat dia. Tapi lebih istimewa daripada kita syok kat dia, dia syok pula kat kita. Yang tu lebih istimewa. Kita menang social welfare. Kita menang Pak Mi, kena loterinya. Kita boleh duk cerita kat orang, aku suka kat dia. Tapi bila kita tahu dia pula suka pada kita, istimewa ikhwan. Itu jauh lebih istimewa. Itu yang orang Melayu kata, tak makan tapi kenyang, mandi tapi tak basah, tak isap okok tapi asap keluar. Dahsyat ikhwatul iman. Itu makam tinggi. Ya ikhwan. Istimewa apa dia? Kita iman pada Allah, istimewa. Dikala orang sembah berhala, orang tak boleh menerima ayat-ayat Allah, kita menerima ayat Allah. Dikala orang tidak menerima Rasulullah, kita menerima, istimewa. Tetapi jauh lebih istimewa, yuhibbukumullah, Allah pula menerima kita ikhwan. Kerana di pihak kita tak ada keistimewaan, tapi di sisi Allah, apanya Allah memiliki, khazanah dunia, khazanah akhirat, kesemuanya khairun wa abqa. Sangat istimewa apa yang ada di sisi Allah. Sampai pada peringkat Allah tak peduli dosa kita banyak mana, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa kita. Tapi apa Tuhan mau daripada kita? Allah mau satu aja, fattabi'uni. Hampa kena belajar dan didik ikut Muhammad. Kena belajar dan didik percaya pada Muhammad. Muhammad tidak berbohong, Muhammad tidak khianat, Muhammad tidak akan membinasakan kita, Muhammad tidak akan merosakkan kita. Kena percaya, la yajidu fi anfusihim haraja. Dalam diri kita tak boleh ada rasa sikit pun macam ketak dada. Wa yusallimu taslima. Dada kita kena buka menerima seluruhnya apa yang Muhammad sebut kepada kita. Ketika itu ikhwatul iman, kita akan melihat hadis ini, kebaikan-kebaikan daripada sisi Allah masuk dalam hidup kita. Dan hadis ini menyatakan, dalam hadis ini juga ikhwatul iman, ada beberapa perkara berkaitan dengan sifat Tuhan, sifat fi'liyah. Iaitu Allah menyatakan, wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Bila hamba aku datang kepada aku dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Ini sifat Allah datang kepada hamba. Kita ahlu sunnah ikhwatul iman, wa minal iman al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabihi wa bima wasafa bihi rasulihi wala min wa min ghairi tahrif wala ta'til
wa min ghairi taqyif wala tamthil. Allah kata dia akan datang dengan berlari, dia mendatangi kita. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani ini adalah sifat fi'liyah Tuhan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajah dan Tuhan kamu akan datang dan para malaikat akan bersaf-saf. Ini sifat yang ada pada Tuhan, dia akan mendatangi. Maka ahlu sunnah akan beriman dengan semua sifat ni, kerana sifat itu datang daripada Al-Quran dan datang daripada hadis yang sahih. Macam mana ahlu sunnah beriman? Ahlu sunnah beriman tanpa wa min ghairi tahrif, tanpa kita ubah apanya ayat tersebut, maknakah, lafazkah, kita tak ubah. Allah kata dia akan mendatangi, dia akan mendatangi, kita tak ubah. Kita tak akan kata di sini kena ubah ni, dia kata Tuhan mai berlari ni bukan berlari, ada Tuhan berlari, siapa hambat dia? Apabila dalil itu datang daripada Quran dan Sunnah, ahlu sunnah menyerah diri pada dalil itu, kerana dalil itu dapat difahami. Maka Imam ahlu sunnah wala ta'til, kita tidak akan mengingkari sifat-sifat Allah yang ada di dalam Quran dan ada dalam nas yang sahih. Dan wala takyif, kita tidak akan bertanya macam mana Tuhan lari, kerana kita faham. Kerana kita faham perbezaan Tuhan dengan kita. Larinya Tuhan bukan lari kita. Tak akan boleh sama. Jadi dah tahu dah tak sama, tiba-tiba pergi tanya juga soalan tu, nampak sangat tak cerdik. Hang dah tahu tak sama, hang pergi tanya juga buat apa? Wala takyif, kita tak tanya. Dan wala tamthil, kita tidak akan menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Kita tak akan serupakan. Kenapa ikhwan? Kerana kita beriman dengan ayat Allah. Kita beriman dengan ayat Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah ajak kita beriman. Allah ajak kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min qabli. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Rasul Allah, dan berimanlah kamu kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelum daripadanya. Kamu kena beriman. Allah ajak kita macam tu, kita beriman. Nanti bila antum baca hadis ini dengan kawan layak buruk, oh Tuhan lari ya. Tuhan lari berapa dia? 1000 meter, 100 meter. Kita habaq kat dia, wala tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Kami beriman pada Allah, kami tak akan ubah zahir ucapan itu, lafaz nas itu, kami tak akan ubah. Kami tak akan takwil, kami beriman. Wala ta'til, kami tidak akan engkar ayat itu. Wala takyif, kami tidak akan bertanya. Kenapa? Kerana kami tahu perbezaan Tuhan dengan makhluk. Wala tamthil, dan selama-lamanya ayat macam ni kami tidak akan cuba samakan, kami tidak akan misalkan apa yang ada pada Tuhan semisal dengan makhluk. Ini cara kami beriman, kerana dalil ini datangnya daripada Quran dan Sunnah. Ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan kepada kita dalil yang berikutnya untuk menyokong tajuk ini ikhwan, iaitu hadis daripada Abdullah bin Abbas. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Dan hadis seperti ini juga ada riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya adalah kesihatan dan kesempatan waktu. Ini An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan nak mengambil hadis menyokong tajuk dia, kita kena ada mujahadah.
Kenapa ikhwan? Kerana masa yang kita miliki ni ikhwan, hanya Allah yang tahu tarikh luput dia. Imam kesihatan, imam masa, Allah yang tahu masa luput dia. Dalam hadis ni Nabi guna perkataan ni'matani, dua nikmat. Ni'matun satu nikmat, ni'matani dua nikmat. Bila disebut dalam bahasa nikmat, an-ni'matu, kita terjemah dalam bahasa Melayu apa dia? Suatu keadaan yang baik dan selesa. Bila-bila pun kita kata kamu dapat nikmat, maknanya dia berada dalam satu suasana baik dan selesa yang dia suka keadaan tu. Tak kiralah keadaan tu duit banyak ke, keadaan apa ke, tapi bila kata nikmat dalam bahasa Arab, dia bukan bermakna ujian dalam bentuk kerisauan, gundah gulana, tak. Nikmat bermakna suasana yang sangat selesa. Nampak muka dia, nampak cara hidup dia, cara dia cakap, itu dikatakan dia berada dalam suasana nikmat. Nabi SAW seolah-olah kata, ni'matani, ada dua suasana yang sangat baik, ada dua suasana yang sangat harmoni, yang sangat bagus. Nabi kata maghbunun, terjemahan Melayu dia kata manusia tertipu dengan dua suasana ni. Tapi maghbunun juga dalam bahasa Arab bermakna apa dia? Dia membawa, kalau ada satu benda, kita beli satu benda dengan harga 10 kali ganda, harga dia RM1 tapi kita beli dengan RM10, itu dipanggilkan suasana maghbunun. Kita benda tu harga RM1, kita sanggup beli dengan harga RM10, kita beli dengan harga 10 kali ganda. Benda tu harga RM10, kita beli dengan harga RM100, kita beli dengan harga RM100, kita beli dengan 10 kali ganda. Suasana tu orang panggil maghbunun. Artinya kerana kita rasa benda tu cukup penting, hang habaq berapa pun aku nak beli juga. Nabi seolah-olah nak beritahu pada kita ada dua keadaan yang selesa. Sepatutnya manusia merasakan kewujudan dia tu besar. Besar. Siapa ikhwatul iman beli kereta baru dan dia tak rasa kereta tu, ada tak? Dia beli kereta baru, cushion pun tak cabut plastik lagi, dia balik rumah, dia buat lay je. Tak ada ikhwan. Kita akan rasa suasana tu mempengaruhi kita. Kita buat rumah baru elok dah, habis tak nak buat kenuri sikit, jemput kawan-kawan masuk. Mesti lagu tu. Mesti lagu tu. Nabi kata ada dua keadaan yang sangat baik. Sepatutnya manusia merasakan kebaikan dia. Sepatutnya manusia tengok benda tu cukup berharga. Nabi kata, tapi kebanyakan manusia dengan dua benda ni, manusia buat macam dia bukan keadaan yang baik. Dia bukan macam nikmat. Nabi kata sihat dan masa yang terluang. Kita ada masa nak semayang, ada masa nak itu, ada masa. Kita ada masa dengan kebaikan dan kita cukup masa untuk buat kebaikan. Tiba-tiba manusia tak buat. Nabi kata manusia telah menyanyiakan dua keadaan yang sangat istimewa. Betul ikhwatul iman. Sebab bila sakit mai ikhwatul iman, barulah kita tahu bila sakit mai. Bila sakit mai, kita baru tahulah ini nikmat, yang tu tidak nikmat, ini baru nikmat. Jadi sihat dengan masa terluang, seolah-olah Nawawi ambil hadis ni gabung dengan tajuk mujahadah. Dia nak beritahu pada kita, gunalah sihat ini untuk mujahadah dengan Tuhan. Gunalah masa yang ada untuk mujahadah dengan Tuhan. Nikmat akal sihat, tak kena Alzheimer lagi, nikmat lutut elok, boleh bangkit sembahyang banyak rakaat. Esok main lutut tak apa cantik dah, orang duk sami Allahu liman hamidah, kita doa aduilah, sakit, tak keluar dah takbir intiqalat, yang keluarnya aduilah, yang keluarnya dah je imam lamanya hang baca, hang tak tahu aku sakit lutut, tak larat. Dan kita nak mujahadah masa tu terganggu ikhwan, sangat terganggu.
Betul ikhwan. Jugalah di antara nikmat yang kita kena minta kepada Allah, ya Allah bagilah aku sihat. Nabi ajak kita doa baca pagi dengan petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Nabi ajak kita baca doa. Ya Allah, berilah kesihatan, ya Allah, berilah kepadaku keafiatan pada tubuh badan aku. Ya Allah, bagilah sihat pada penglihatan aku. Ya Allah, bagilah sihat pada pendengaran aku. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kufur dan kepapaan, ya Allah. Aku berlindung pada Engkau daripada azab kubur. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Nabi ajak kita baca doa tu. Baca belah pagi, baca belah petang. Kerana dia akan ganggu ikhwan. Ibadat kita, dia akan ganggu. Mujahadah kita, dia sikit sebanyak akan ganggu. Jadi untuk orang yang masih ada benda ni, jangan rasakan sihat itu, jangan rasakan duit itu lebih besar daripada sihat. Tidak ikhwan. Tidak. Salah. Pasal itu dalam ayat Allah menginsafkan kita dalam surah An-Nahli. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu kena ingat, Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa satu pun. Kamu tak tahu dunia, kamu tak tahu hidup, apa kamu tak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudiannya Allah bagi nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan nikmat perasaan supaya kamu boleh bersyukur kepada Allah. Betul ikhwatul iman. Ini adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Akal yang sihat adalah nikmat. Tubuh badan yang sihat adalah nikmat. Dalam riwayat At-Tirmizi hadis hasan, Nabi SAW sebut apa dia? Nabi kata, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yaumihi faka'annama haizat lahu dunya bihadzafiriha. Nabi kata, siapa bangkit pagi kemudian dia dapati keluarga dia, diri dia, rumah tangga dia dalam keadaan aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, bangkit pagi bini tak buat perangai, anak tak ada yang sakit apa-apa, dia pun cantik elok. Siapa bangkit pagi macam tu, mata boleh buka, boleh duduk bersilap kuntau lagi, boleh menguap lagi. Bangkit, ada orang bangkit menguap, cari rokok balas terus, macam nak mampus sangat-sangat. Itu kira mahal betul Pak Min, mahal betul. Dia tak tengok bini, dia tak tengok anak, dia dapat rokok, dia balas baru masuk pancuk. Siapa yang bangkit pagi macam tu keadaan dia, Nabi kata mu'afan fi jasadihi, dia bangkit pagi, dia tengok tubuh badan dia ni tak ada apa-apa, sihat. Nabi kata indahu qutu yaumihi, dia pergi ke dapur, ada benda dia nak makan hari tu. Nabi kata apa? Faka'annama haizat lahu dunya bihadzafiriha, sebenarnya Tuhan telah beri kepada dia dunia dan keelokan dunia pada dia. Kalau hari-hari kita bangkit lagu tu, Nabi sebut bangkit anak-anak semua elok. Ada mak bapak bangkit buka bilik anak tak balik lagi. Pening kepala ikhwan, makan Panadol macam makan kacang kuda segenggam. Duk fikir, dia ni pitah mana ni tak balik pada semalam. Bukan anak lelaki, anak perempuan. Kita bangkit tengok anak semua sihat. Ada kita gerak anak tak sedar. Awak budak ni tak sedar. Nabi kata siapa-siapa bangkit aminan fi sirbih, dia boleh tengok muka bini dia, bini tengok muka dia, dia tengok muka anak-anak, dia tengok semua dalam keadaan cantik. Nabi kata mu'afan fi jasadihi, tubuh badan dia daripada kepala sampai kaki tak ada sangkut tak mana. Indahu qutu yaumihi, dia pergi ke dapur, ada benda dia nak makan. Ima roti mayat 2 keping ke, ima melo os cawan ke,
Imam rokok tak masuk lah. Ada benda nak makan, kira sarapan pagi lepas, sagi tengah hari pun lepas. Apa Nabi kata? Faka'annama hizat lahu dunia. Dia dah dapat dunia, dia mau apa lagi? Nabi kata, mau apa lagi? Nak bulak, nak berebut dunia, nak busuk perut, apa lagi Tuhan dah bagi? Tinggal satu aja. Nabi kata, dia kena beriman kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Kerana itu as-sihhatu wal faragh, nikmat sihat dan nikmat masa. Subhanallah, subhanallah. Ada satu bapa sibuk memanjang. Anak dia tanya, "Baba pergi mana?" Dia kata, "Baba minggu ni nak pergi Kuala Lumpur." Hilang, berum naik kapal hilang. Mai pula, "Baba nak pergi mana minggu ni?" "Baba kena pergi Singapura." Berum hilang. Mai 1 tahun tu, hari tu adalah hari tarikh lahir anak dia. Anak dia kata kat dia, "Baba, bulan depan pada tarikh sekian, Baba dah pergi mana-mana tak?" Baba dia kata, "Ada, Baba kena pergi Filipin." Dia tanya, dia kata, "Baba duk pergi tu, Baba pergi buat apa?" Dia kata, "Baba cari duit lah. Baba cari duit ni, nak bayar yuran sekolah, nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar tu, nak bayar ni. Kalau Baba tak kerja, ni semua ni maintenance hidup siapa nak jaga? Harap mak hang lagu tu." Yang tu dia tak kata lah, saya tambah bagi sakit hati. Anak dia kata kat dia sepatah, anak dia kata, "Baba, macam ni, Baba duk pi tu, berapa duit daripada bayar kat Baba?" Baba kata, "Mahal." Anak dia kata, "Baba sebut mahal tu banyak mana?" Bapak dia kata, kadang-kadang dia pergi satu seminar, dia bagi satu seminar pukul 3 sampai pukul 5, dia bayar sampai 1,000. Anak dia kata kat dia, "Boleh tak Baba, cik kumpul duit sampai 1,000, cik nak ambil pukul 3 sampai pukul 5 je Baba duduk dengan cik. Cik bayar kat Baba 1,000. Boleh tak?" Agak-agak Abang Syarif lah anak cakap lagu tu. Muka nak buh tak mana. Kalau kasawari boleh tutup lagu tu. Itu kalau kasawari. Kita bukan kasawari. Masa itu. Bini terasa tak ada masa, anak terasa tak ada masa. Anak nak beli pukul 3 sampai pukul 5. Anak dia nak impun duit sekolah cukup 1,000 nak bagi ke dia. Tak tidur dia 2 malam. Tak tidur dia 2 malam. Bila orang ini ikhwan, suami ada masa duduk di rumah, jangan merengat. Isteri ada masa duduk di rumah, tengok lelaki, jangan merengat. Sampai bini tanya, "Abang tak keluar malam ni?" Tak lekat dah tengok muka abang. "Keluarlah pisap jemput dengan orang." Jangan. Sekejap lagi dia keluar, hang menahan. Dia keluar sekejap lagi, dia tak tahu balik, hang susah. Ikhwatul iman. Nikmat apa ikhwatul iman? Nikmat umur. Al-Quran cerita pada kita nikmat umur. Nikmat umur. Esok Pak Mit main umur saya, Pak Mit. Tahulah benda ni. Sahabat muda lagi duduk depan saya ni, muda lagi. Quran cerita nikmat umur. Apa Quran kata? Iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Apabila satu hamba itu sampai pada umur dewasa dan umur 40. Ini Quran cerita. Dalam surah Al-Ahqaf. Allah cerita pada kita. Hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Bila satu orang ni dia sampai umur dewasa dan dia sampai juga umur 40. Tengok Pak Mek nah. Manusia hidup dia tak tahu lagi pertimbangan hidup. Dia tak tahu lagi yang kata sihat, yang kata nikmat masa, tak tahu lagi. Bila dia main nikmat dewasa, 20-an orang panggil orang muda lah. Dia muda lagi, dia abang gerbung. Mai 35, mai 36, ni dah besar dah orang kata. Orang kata, anak hang berapa? Anak aku yang kecil pun 35. Bagi bini boleh anak dah. Besar lah tu, terkira besar. Wa balagha 40 sana. Kemudian daripada umur dewasa tu dia berjalan, dia sampai umur 40. Masa itulah kata Quran, dia sepatutnya kata pada Tuhan, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya.
ni'mataka allati an'amta alayya. Sepatutnya orang ni bila sampai umur 40 dia tadah tangan, dia kata, wahai Tuhan, tolonglah ajak macam mana aku nak bersyukur pada Hang ya Allah. 40. Sepatutnya bila kita sampai umur ni kita mula tahu nikmat. Bila kita dah sampai umur 40, Tuhan ajak kita apa itu sihat. Tuhan mula ajak kita apa itu risau. Tuhan mula ajak kita apa itu makna hidup, makna keluarga. Kita umur 30, umur 25 kita ada anak kecil seorang, anak kita sakit pun perasaan kita tu dia tak main penuh. Tapi bila kita main umur 40, ada benda dah boleh tak boleh makan. Dia mula nak rasa. Dulu umur 35 nasi kandang pukul 1.45 malam boleh makan. Makan tak ada peduli. Gerau kot tu makan semua boleh. Dia main umur 40, dia nak makan 2 mulut pukul 1.30 pagi, dia tak boleh pergi dah. Dia main nak menyawa tak boleh. Dia duk heran, awak aku jadi lagu ni. Dia kata 2 tahun sudah makan sesepayuk tak ada apa. 2 tahun sudah 38. Ni after 2 years later hang dah 40. Tak boleh pergi dah. Tuhan mula ajak kita. Tuhan mula ajak kita berkelai sikit di rumah, mula jiwa tak tenang. Tuhan mula ajak bila mai umur 40, kita lebih rasa aman di rumah daripada di luar. Ni duk tengok jam bila mamak ni nak biar aku nak balik. Pasal aman. Pasal aman di rumah ni, duk ni tak aman ni. Mak ni duk buat dah macam tak berhenti. Aman. Bila sampai umur 40, Quran kata, benda apa kita kena buat? Sepatutnya kamu dah dapat kematangan hidayah. Kita pun kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tolonglah ya Allah, hang tolonglah ya Allah, sedangkan hati aku ni, hang hidayahkan hati aku ni supaya aku ni boleh syukur di atas nikmat yang hang dah bagi pada aku. Wa ala walidayya, dan nikmat hang bagi pada mak bapak aku. Mak bapak tinggal tanah kat kita, mak bapak tinggal rumah kat kita. Harap kita nak cangkui tak dapat apa ambil. Bila kita jual tanah mak bapak kita, kita dapat nikmat. Ya Allah, hang bagi nikmat pada mak bapak aku. Tolong ya Allah, aku dah umur 40 ni, hang bagi aku rasa sedap bersyukur. Wa an a'mala salihan tardahu. Hang tolong insafkan aku ya Allah supaya aku boleh buat amal salih yang hang redha dalam hidup aku. Bila patut kita ucap ni? 40. Allah ajak kita ucap, wa aslih li fi dzurriyyati. Tolonglah hang bagi aku ni jadi orang yang berguna pada keturunan aku yang datang. Kalau aku ada cucu, aku berguna dekat cucu aku. Aku ada cicit, aku berguna ya Allah. Inni tubtu ilaik. Ya Allah, ajaklah aku bertaubat kepada hang ya Allah. Bila kita umur 40 kita sebut benda ni. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku ni orang Islam ya Allah. Aku nak serah diri pada hang. Ini adalah nikmat ikhwan. Tapi ikhwan, berapa banyak orang dah sampai umur 40 dia belum ucap benda ni. Al-Hafiz Ibn Kathir ketika dia tafsir ayat ni dalam tafsir Ibn Kathir, dia kata sesungguhnya ayat ini menjadi dalil pada kita bila satu orang tu telah sampai umur 40, dia kena memperbaharukan taubat dia kepada Allah. Dia kena banyak mengucap istighfar kepada Allah bila umur 40. Sebab masuk umur 40, Tuhan tegur dia banyak sangat. Kalau dia mati belum 40, lain bab. Kita kena sebut benda ni ikhwan. Sebut apa dia? Sebut supaya Allah pegang jiwa kita. Allah didik jiwa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jadi ujian apa pun, kalau jadi apa-apa kat aku ya Allah, hati aku ni hang letak atas agama. Bila umur 40 kita kena sebut benda ni ikhwan. Ini nikmat dan tak semua orang Allah hidayahkan boleh sebut benda ni ikhwan. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwatul iman bawa hadis ni untuk bagi tahu pada kita sihat dan masa yang luang, masa yang paling sesuai untuk kita bermujahadah dengan perintah Allah. Saya bacakan satu hadis ini akhir, boleh ke Abang Syarif? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan
kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka. Makasih sahabat. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadha al-lafzu lil Bukhari. Hadis ni kita pernah dengar, tapi hadis ni inilah mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada banyak pelajaran ikhwan, tetapi kita mengambil hadis ni di atas pandangan Imam Nawawi. Dalam bab ini, dalam Riyadhus Salihin ini, An-Nawawi masukkan hadis ni, dia nak minta kita tengok hadis ni dalam bab mujahadah. Bagaimana Nabi bersyukur kepada Allah, Nabi mujahadah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan baginda sabar kepada Allah. Sampai inilah keadaan yang terjadi. Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling mengetahui tentang hidup Nabi adalah Aisyah. Bahawa Nabi SAW mendirikan qiyamul lail hingga kedua tumit beliau bengkak. Nabi semayang sampai bengkak. Ini dapat disaksikan oleh para sahabat. Huzaifah ibn al-Yaman ikut Nabi semayang malam. Dia pergi takbir jadi makmum di belakang Nabi. Nabi baca surah Al-Baqarah, Huzaifah masuk dengan surah Al-Baqarah sampai ayat 3 juzuk. Tiba-tiba Nabi sambung Ali Imran. Huzaifah kelipak mata, kelipak. Huzaifah kata Nabi ambil setengah ayat kot, ni dah 3 juzuk. Ni dah 3 juzuk. Kan macam kita kan. Pasal malam ni hadis lah ni. Dah 10 syukur dah. Takkan dia nak baca lagi hadis ke? Okay, mana sabah dia macam tu? Nabi 4 juzuk, 3 juzuk. Nabi ambil Ali Imran setengah kot. Nabi perhabis Ali Imran sampai 200 ayat. Nabi ambil An-Nisa. Huzaifah mula rasa tulang belakang dia lagu lain dah. Rasa belakang lagu lain. Ada sahabat lain, masa Nabi bawa An-Nisa, dalam riwayat Bukhari cerita, sahabat tu ingat tak elok. Orang tanya kat dia, apa yang hang ingat tak elok dalam sembahyang? Dia kata, aku mula ingat tak elok, aku nak mufarakah sembahyang dengan Nabi. Mufarakah sembahyang sunat dengan Nabi, di sisi sahabat niat tak elok. Cuba bayang, kalau dia tengok kita buat bid'ah, dia kata apa punya pengotok hangpa ni. Dia sembahyang malam, dia niat mufarakah, dia kata buruk punya niat. Aku nak tinggal Nabi dalam sembahyang, tak layak aku tinggal Nabi. Hujan Pak Mek. Maknanya kena baca lagi satu hadis ya. Hujan. Nabi sembahyang 5 juzuk, 6 juzuk, Nabi baca satu rakaat. Bagaimana kaki Nabi tak bengkak. Nabi sujud lama, kaki Nabi bengkak. Nabi menangis kepada Allah, minta selamat daripada neraka. Tak tahu Rabi'ah Adawiyah dikatakan kata, kalau aku minta syurga hang bagi neraka kat aku. Mana punya Rabi'ah ni kita pun tak tahu. Taklah, kalau dia ini insannya mulia, itu bukan ucapan dia. Aisyah kata pada kita, Aisyah bertanya pada Nabi, mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampun dosa engkau, apa yang telah berlalu dari dosamu dan apa yang menyusul. Beliau menjawab, tidaklah aku suka bila aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Hadis ini ada pelajaran yang sangat besar ikhwatul iman. Apa dia? Inilah makam kesempurnaan yang telah Allah beri kepada Nabi. Yang makam kedudukan ini tak akan ada manusia boleh capai kecuali dia seorang. Awal-awal surah Al-Isra, Allah katakan apa dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada surah ini ikhwatul iman, Allah telah mengangkat kedudukan Nabi pada kedudukan, pada makam hamba. Makam hamba, makam paling tinggi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk jin dan manusia beribadat kepada aku. Dan sekarang Nabi dah sampai pada makam itu. Allah kata maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdihi, kalau kita terjemah dalam bentuk harfiah, hamba yang telah melakukan ibadah kepadanya. Siapa dia? Nabi. Nabi telah sampai ke muncak hamba demi Allah ya kawan.
Tak ada wali, tak ada siapa boleh pi pada makam itu. Sehingga kan makam Nabi pi itu, Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makam dia itu telah menjadi contoh kepada seluruh manusia. Kita bukan contoh pada orang, kita kena ittiba', kita kena meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwatul iman, inilah kesyukuran dan mujahadah Nabi kepada Allah. Nabi menyatakan kepada Aisyah, afala uhibbu, tidakkah aku ini suka melatihkan diri aku kepada makam abdan syakura. Abdan syakura, hambanya syukur kepada Allah. Pasal itu makam Nabi dua makam. Ini konsekuensi daripada kita ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena terima apa? Kena terima dua benda. Muhammad itu hamba Allah, Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu hamba Allah, Muhammad itu Rasulullah. Itu makam dia. Dia hamba Allah, dia Rasulullah. Allah bagi pada dia ar-risalah. Agama semua daripada Nabi. Nak semayang, nak puasa, apa semua daripada Nabi. Dia hamba Allah, dia Rasulullah. Ini konsekuensi daripada ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dia cakap, kita kena percaya. Apa yang dia suruh jauhi, kita kena jauhi. Dan kita beribadat kepada Allah dengan cara dia. Dan kita kena terima dia, dia adalah Rasulullah. Ini hadis ikhwatul iman menceritakan kepada kita makam yang telah dicapai oleh baginda Rasulullah. Jadi ikhwan, macam mana kita nak menghadap Allah? Dengan kita nak pergi cari orang lain sampai kita tak terfikir nak cari Rasulullah. Karena itu para sahabat dapat syurga dan makam yang tinggi kerana mereka memiliki zahir dan batin perasaan tak mau contoh siapa-siapa, nak contoh Nabi je. Nak contoh Nabi aja. Oh, dahsyat mereka. Mereka dahsyat. Adapun masalah orang hari ini ikhwatul iman, cerita pasal Nabi ni satu benda yang dia dengar agak tawak. Cerita pasal wali. Ada wali mana pergi ziarah kubur Nabi, Nabi keluar Nabi salam dengan wali tu. Oh, cerita ni best. Ini kita kena cari kubur wali ni. Tangan dia bercahaya. Saya katakan ada satu wali saya jumpa ikhwatul iman lebih dahsyat daripada wali ni. Ini pengalaman saya, Pakcik Bari saya jumpa wali. Kalau wali tu Pak Amir, dia pergi makam Nabi, Nabi keluar suat tangan, dia salam dengan Nabi, tangan dia bercahaya. Ini saya kata wali saya jumpa ni ikhwan, pengalaman saya, dia adalah wali. Hebat dia tak hebat ikhwan, setiap kali saya jumpa dia bukan tangan bercahaya, hidung dia keluar asap. Nak kata apa? Tak ada orang boleh buat Pak Mir, tak ada. Macam Tok Bomo tu katakan, dalam negeri ni tak ada Bomo boleh buat, pasal budak Nora tu banyak mambang jaga dia. Tak ada Bomo boleh buat. Mana ada, duk saya saja asap keluar ke hidung, berum. Kalau naga lalu, naga pun panik. Dah katanya siapa ni? Ikhwan, mana boleh kita beribadat? Nabi dah sampai makam ni. Hadis ni juga bagi pelajaran kepada kita apa dia ikhwan. Aisyah radhiyallahu anha, dia tahu semua peribadi Nabi, dia tahu. Ada beberapa perempuan-perempuan muslimah-muslimah Islam kadang-kadang suka tersilap cakap. Ini jangan ambil hatilah saja saya katalah, jangan ambil hatilah. Ini bukan muslimat kita, ini muslimat di Vietnam, di Filipina. Ini saya kata my personal opinion. Bukan agama, personal opinion. Mereka suka tersilap cakap. Mereka kata apa? Mereka kata kami ni nak hidup rumah tangga kami ni macam mana Khadijah dengan Rasulullah. Selama ada Khadijah, Nabi tak kahwin dengan orang lain. Ramai muslimat cakap lagu tu. Ada muslimat saya jumpa very agresif. Agresif Pak Amir. Saya pergi minum air, dia main duduk dengan suami dia. Dia kata, Ustaz, derah buat kahwin dua. Saya pun tak biasa cakap dengan dia. Maka saya pun buat macam budak baik lah, tak biasa kenal orang. Dia kata, dahsyat no, cakap buat kahwin dua. Saya kata, tak ada apa-apa. Dia kata kat saya,
Selama Khadijah ada, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Nabi tak kahwin. Jadi kita ni orang jantan sunnah ni yang nak gatal kahwin dua ni pasal apa? Ikutlah Nabi dengan Khadijah. Ikutlah. Saya tanya kat dia, saya kata, Kak, kalaulah Khadijah ni hidup sampai Nabi hijrah ke Madinah, adakah Nabi juga tak kahwin dengan orang lain? Dia kata, yang Kak tahu selama Khadijah ada, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Kita kena pertahankan benda tu. Betul lah dia kata tu. Tapi you better be careful what you say. Kita seluruh isteri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibu pada orang-orang yang beriman. Lepas Khadijah wafat, Nabi kahwin dengan Aisyah, kahwin dengan Sauda. Adakah pernikahan Nabi dengan Aisyah ni tak boleh kita jadikan contoh? Adakah Aisyah dah habis dah zaman belum hijrah? Habis dah Khadijah. Tapi bila Nabi kahwin dengan Aisyah, adakah rumah tangga Nabi dengan Aisyah tak boleh dijadikan contoh? Nabi kahwin dengan Aisyah, Nabi kahwin dengan Sauda, Nabi kahwin dengan Habsah, Nabi kahwin dengan Maimunah, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Adakah selama Nabi kahwin dengan Aisyah tu, Nabi kahwin dengan perempuan lain, rumah tangga Nabi selama Nabi kahwin tak boleh dijadikan contoh? Sehingga contoh rumah tangga hanya ada pada Nabi dengan Khadijah sahaja. Jangan sampai ayat kita itu, ikhwan, ada bentuk, ada tasawur kita macam mempelekehkan isteri Nabi yang lain. Pada kita kebahagiaan Nabi, pada kita rumah tangga Nabi paling Nabi selesa, paling Nabi bahagia, Nabi dengan Khadijah. Adapun Nabi dengan bini-bini yang lain, mereka tak mampu membahagiakan Nabi. Jangan menyakiti para isteri Nabi. Nanti ada ayat dalam surah Al-Ahzab, orang-orang yang menyakiti isteri, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi macam mana orang Syiah. Mereka tidak mencela Nabi, tapi mereka mencela semua orang yang Nabi sayang. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, menyakiti orang-orang yang Nabi sayang termasuk dalam ayat menyakiti Rasulullah. Kita tahu macam mana pattern rumah tangga Nabi dengan Khadijah. Kita tahu, ma'lum minad din. Kita tahu dah benda tu. Kita juga tahu pattern rumah tangga Nabi setelah Nabi hijrah, Nabi kahwin. Kita tahu. Tapi menyatakan saya nak jadi macam mana Ali dan Fatimah, selama ada Fatimah, Ali tak madukan dia, ikhwatul iman, salah ikhwan. Salah, benar-benar salah. Kita trauma dan kita tak berani menghadapi rumah tangga bermadu kerana kita takut dengan ujian madu ni besar. Itu tak salah. Abang jangan madukan saya. Pasal apa? Saya tak sanggup menghadapi ujian bermadu, abang. Lain bab dia. Lain ayat dia. Laki pun dengar, isap okok pun terbalik, filter pergi balik sana, muncung tu mekok ni terbalik. Tu makna jantan tu fras lah tu. Abang, saya abang betul-betul saya tak kuat, abang. Saya tak kuat. Saya tak kuat hidup dengan madu, saya tak kuat. Saya dimomokkan dengan televisyen, dimomokkan dengan kehidupan kita, jiran-jiran, adik-beradik semua ni. Bila kata, oh saya tak tahulah abang, saya abang betul, saya tak mampu menghadapi ujian ni. Bukan saya tolak hukum Allah, tapi saya tak mampu menghadapi ujian dalam bermadu. Laki dia kata, madu dululah baru tahu. Try lah dulu madu. Yang try abang, yang jahanam saya. Yang duk try tu abang, dekat saya jahanam. Saya tak mau abang, saya abang betul-betul, saya tak mampu menghadapi ujian madu. Itu bahasa lain. Tapi dengan lain bahasa, abang, selama ada Khadijah, Nabi tak kahwin dengan orang lain. Kenapa abang nak kahwin dengan orang lain? Ini salah, ikhwan. Khadijah bukan satu-satunya isteri Nabi, ikhwan. Khadijah di antara isteri Nabi dan dia isteri yang mula. Hadis Bukhari menceritakan kepada kita dalam bab Bada al-Wahyi, bagaimana wahyu turun dan bagaimana Khadijah menghiburkan hati Nabi. Jasa Khadijah banyak dalam hadis disebut. Tetapi ayat-ayat Al-Quran juga menceritakan dalam surah Al-Ahzab, menceritakan bagaimana
ummahatul mukminin yang lain disucikan oleh Allah. Allah bersihkan mereka. Surah An-Nur turun khusus untuk Aisyah, mengangkat apa dia? Mengangkat hadisul ifki, cercaan kepada Aisyah. Hidup Nabi dengan isteri lain adalah contoh kepada kita, ikhwan. Tak sanggup dengan ujian madu, tak apa, lain bab. Tapi menjadikan dalil selama Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan orang lain, salah, ikhwatul iman. Salah. Seolah-olah Nabi kahwin dengan orang lain, rumah tangga Nabi tak sempurna. Rumah tangga Nabi. Hadis ni kita baca bagaimana Aisyah mencerita pada kita, dia boleh cerita satu benda hak Nabi buat secara khusus kepada kita. Para sahabat mengarahkan bini mereka lepas wafat Nabi ke semuanya pergi belajar dengan Aisyah. Pergi belajar dengan Aisyah. Aisyah meriwayatkan hadis lebih banyak daripada isteri-isteri yang lain. Aisyah orang alim. Aisyah hebat. Hadis Bukhari menceritakan bagaimana Nabi nak kahwin dengan Aisyah. Malaikat tunjuk gambar dekat Nabi dalam hadis Bukhari. Tunjuk, ni bini hang, ni bini hang Muhammad. Nabi tengok muka Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq. Maka tak benar, ikhwatul iman, kalau kita menganggap kebahagiaan Nabi hanya ada pada Khadijah. Nabi bahagia dengan Khadijah, tetapi Nabi bahagia dengan isteri-isteri yang lain. Sampai tak ada sebut, kita jangan jadi Syiah, ikhwan. Sampai tak ada sebut di mulut. Kita kata kita nak berumah tangga mencontohi Nabi. Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Bukan Nabi dengan Khadijah saja, Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Nabi dengan Aisyah, Nabi dengan Saudah, Nabi dengan Ummu Salamah, Nabi dengan Maimunah, Nabi dengan semua isteri-isteri Nabi, dia bahagia. Tapi Quran suruh Nabi kata, innama ana bashar, aku manusia. Jadi apa yang kena sebagai manusia, kena. Balah suami isteri. Tengok Aisyah dia buat qaplah kat Nabi. Bukan qaplah. Bukan qaplah. Innama ana bashar. Itu manusia. Apa kata Pak Amir? Sedangkan lidah lagi tergigit. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ni kan pula saja kita pergi gigit lidah tu. Lidah lagi tergigit. Punya rapat dekat dua makhluk tu. Lagi tergigit. Ini kan pula rumah tangga. Betul ikhwatul iman. Kena jaga bahasa kita, kena jaga. Kena jaga. Bukan suruh pergi kahwin lagi satu, dah. Tapi kena jaga bahasa kita. Jangan sampai dalam bahasa kita mempelecehkan rumah tangga Nabi dengan isteri-isteri yang lain. Aisyah menceritakan kepada kita, dia tahu pasal Nabi. Dia tahu pasal Nabi. Dan dia kata dekat sini, dan dalam riwayat lain juga ada riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah juga menceritakan benda yang sama. Nabi sembahyang sampai bengkak kaki untuk menceritakan Nabi suka menjadi abdan syakura, hamba yang nak syukur pada Allah. Dan ini mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, insya-Allah kalau diberikan masa dan kesihatan, kita akan tengok hadis berikutnya daripada Aisyah juga. Dia nak menceritakan bab mujahadah ini. Dan An-Nawawi nak suruh kita tengok bagaimana mujahadah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dengar ada seorang kawan saya kata bahawa Ya Hanana merupakan selawat Nabi. Tak. Ya Hanana bukan selawat. Ya Hanana ni menyanyi lagu. Zahara dinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Ikut saya. Ya Hanana. Ikhwan, tapi hak sahabat ni jangan cerita ke orang nah. Saya ada pengalaman dengan Ya Hanana, saya tengok di Baghdad, di Karbala. Tapi saya tak mau cerita hak tu. Hak tu banyak kali dah saya cerita. Lah ni saya nak cerita pengalaman kawan saya di Oman. Dia pula cerita di Oman pun ada Ya Hanana. Sebelum Ya Hanana ni mai dekat kita ni, dia dah merasai perjalanan hidup di Oman. Dia kata kat saya, dia kata Syekh, Ya Hanana di Oman ni lain macam sikit dia kata.
Yahanana ni dia punya cerita lah. Saya cerita balik lah. Yahanana di Oman, iaitu nelayan-nelayan Oman, mereka pergi laut dalam. Mereka balik tak dapat ikan. Mereka buat muka welfare, muka ikan curug, sungai, tak kata apa. Bila hari dia dapat ikan banyak panjang, dia menyanyi. Dia seronok dapat ikan, dia raya, ya Hanana, ya Hanana. Kan maksud dia untung besar hari ni, untung besar. Dia menyanyi. Kita ambil ya Hanana nelayan tu, kita padu dengan kita bunyi Arab. Bunyi Arab. Wahai yang duk riyau ya Hanana ni siapa dia? Nelayan Oman. Mai kat kita riyau. Ini antum pernah tengok lagu Pulau Kezambo? Kan dia pun nak pergi cari harta dalam tu, antum balik kalau jumpa gambar tu, masa tu Pi Ramli pun kurui kering aja. Tengok lagu Pulau Kezambo, macam mana dia menyanyi. Ya Hanana lah tu. Main balik gambar tu. Dia pun nak pergi ambil. Dia menyanyi lagu Kezambo tu macam mana. Tengoklah ya Hanana. Ada pun yang saya tengok di Karbala. Masa 10 Muharram mereka nak buat, mereka akan menyanyi lagu memuja Hasan, memuja Husain, mereka akan riau. Ya Hanana bil Husaini lin Nabi qurratul aini. Ya Hanana, ya, seronok. Kami seronok. Ya Hanana bi Husaini. Kami seronok dengan Husain, kami seronok dengan Hasan. Lin Nabi qurratul aini. Mereka dua orang ni dekat Nabi adalah cahaya mata. Jadi saya katakan besi ya Hanana bukan besi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia besi firqah-firqah yang dia menyanyi dengan dia punya lirik-lirik yang sangat tak menarik. Mungkin orang-orang sufi macam ni, geng Kabbani, semua yang menyanyi ni anak-anak murid Kabbani. Kabbani ni adalah orang yang boleh panggil Nabi macam ni dan Nabi boleh mai sebelah dia. Itu kemampuan Kabbani. Mereka dengan Syekh Nazim ni ada sampai peringkat depa ni ada masalah tak buka kitab jumpa Nabi direct. Depa ambil, depa otor, tapi dia punya asal punya lirik itu bukan daripada salafus salih, bukan daripada sahabat, daripada orang-orang yang tak ada arah tuju punya hidup. Kalau kata dia selawat, demi Allah ya Hanana bukan selawat, tak ada langsung kalimah Allahumma salli ala Muhammad, tak ada langsung. Ya Rabbi salim pun tak ada. Dia hanya ada seronok ya Hanana, seronok, kami beruntung. Beruntung apa? Beruntung Nabi Muhammad mai. Wallahu taala alam. Tak payah kita buatlah ya Hanana ni. Ada orang kata bahawa dalam diri kita sebenarnya ada Nur Muhammad. Alamak. Kedudukan Nur Muhammad dalam badan kita adalah 2 jari atas daripada pusat. Apa komen Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Semua hadis yang bercakap pasal Nur Muhammad semuanya palsu, tak ada yang sahih. Yang dhaif pun tak ada, palsu. Syekh Albani telah buat jasa, dia buat silsilah ahadis ad-dhaifah wal mawdu'ah. Dalam tu dia telah mengimpulkan hadis pasal Nur Muhammad. Sama dengan hadis Allah kata dekat Adam, kalau bukan kerana Muhammad, lau Muhammad ma khalaqtuk. Kalau bukan kerana Muhammad aku tak buat hang. Syekh Albani telah bawa komen-komen daripada Ibnu Hibban, daripada Ibnu Hajar, kesemuanya telah menilai hadis macam ni hadis yang palsu. Hadis palsu ni hadis apa? Nabi kata siapa buat hadis palsu pada aku, satu tempat duduk dalam neraka. Dan hadis palsu pasal Nur Muhammad ni duk ada dalam buku marhaban, demi Allah duk ada. Duk ada dalam buku marhaban. Nur Muhammad. Apa dia? Mustadirran faidal barakati ma ana lahu wa aula wa usallimu ala nur al mawsuf bitakhaztu bi awwaliyah. Aku berselawat dan aku bersalam bin nur, kepada Nur Muhammad yang berpindah dari satu dai ke satu dai. Quran kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat atas Nabi, dia berselawat di atas Nur. Hadis Nur semuanya palsu. Semuanya palsu belaka.
Jadi macam mana kita nak ambil hadis palsu, kita nak kaitkan dengan agama kita? Nabi kata kalau hang ambil tempat duduk dalam neraka. Maka hadis ni nama dia hadis tong sampah. Macam mana kita buang bekas nasi lemak dalam tong sampah, buanglah ni pun dalam tong sampah. Hadis tong sampah nama dia. Dia kata 2 jari dengan pusat kita. Mai kita ukur tengok 2 jari dengan pusat kita jumpa apa Pak Mik? Ustaz tolong terangkan lebih detail tentang ayat 11 surah Al-Maidah. Saya tak hafal. Kena ambil Quran lah. Ustaz, benarkah Nabi Ibrahim masa kecil-kecil lagi bapa dia letak dia dalam gua sebab Raja Namrud juga percaya seperti Firaun bunuh anak-anak laki-laki pada zaman dia. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Quran menceritakan kepada kita dalam surah Al-An'am, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Falamma ra'aitul qamara bazighah, Nabi Ibrahim tengok qamar, tengok bulan yang besar, dia kata haza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afal, bila mai siang hilangnya bulan, Nabi Ibrahim kata la uhibbul afilin, aku tak suka benda ni sat ada lepas tu dia tak ada. Lepas tu dia tengok budak siang matahari yang begitu besar, dia kata haza rabbi, inilah Tuhan aku. Bila hilang pula mai malam, bulan pula mai, dia kata aku tak suka benda ni. Sampailah Allah memberi kepada dia wahyu. Dalam nas-nas yang tafsir secara jelas tidak disebut cerita ini. Mungkin ini ada dalam riwayat-riwayat yang lain lah, dalam riwayat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kalau nak tengok lebih detail, antum boleh tengok Ibnu Katsir di bawah bab surah Al-An'am tu. Nabi Ibrahim mencari Tuhan, di situ dicerita pembesaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan riwayat-riwayat yang tidak sahih diceritalah untuk menguatkan kisah-kisah seperti ini. Ibrahim tanya pada bapa dia duk sembah apa. Ini semua dicerita oleh Al-Quran. Bapa jawab. Jadi kalau macam cerita Firaun, dia pelari anak dia besar mai balik. Wallahu ta'ala alam. Firaun tak suka dengan anak kecil dicerita. Tapi Namrud tidak. Namrud dia cuma tak suka orang tak pangkah dia tak suka yang tu lah. Dia nak mempertahankan dia punya tu. Kalau ada orang abang, saya boleh cari kapal terbang tu, dia marah, dia tak apa, dia buat gila pula. Ingat senang kan nak cari kapal terbang tu. Dia marah lagu tu. Ada orang volunteer nak cari kapal terbang. Ada orang volunteer nak cari kapal terbang, dan dia kata insya-Allah boleh jumpa. Tentu kerajaan kita marah kat dia. Kerajaan kita kata jangan membodohkan rakyat Malaysia. Lah bodoh apa? Cubalah cari, apa salahnya? Cubalah cari. Dia tu kata saya tahu kaedah-kaedah nak cari. Bagi pada saya kepercayaan. Tak mau bagi pula. Ni Riyadhus Salihin, bukan bab lain. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Yang ni surah ayat 11 daripada surah Al-Maidah ni, nanti saya tengok lain pasal saya tak apa ayat tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok rumah Pak Long